Cikgu Hanisa. Okay. Okay, so kita mula. Sedang recording. Okay. Okay, sebelum bagi salam untuk korang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam cikgu. Semua sehat? Sehat. Okay, sehat. Alhamdulillah. Okay, so hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 9, poligon asas. Poligon asas, bab 9 poligon asas. Bab ni sebenarnya masa sekolah rendah dahulu, kamu dah belajar, betul tak poligon? Biasa dengar kan perkataan poligon? Ya. Kan? Okey, so apa yang kamu akan pelajari dalam bab ini? Yang pertama adalah poligon. Kamu akan kenal jenis-jenis poligon. Yang kedua, saya besarkan sikit. Okey, sifat segitiga. Dan yang ketiga adalah sifat sisi empat. Okey, ini semua yang kamu akan pelajari dalam bab ini. Okey. Kenapa sebenarnya nak kena belajar bab ni? Kenapa nak belajar bab poligon asas ni? Yang pertama adalah sebabnya sebagai asas pengetahuan untuk penggunaan poligon dalam bidang pembinaan. Apa kaitan poligon dengan pembinaan? Siapa tahu? Poligon tu kan kita tahu bentuk-bentuk kan? So apa kaitan dia dengan pembinaan? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu? Ada contoh kat sini ni. Contohnya pembinaan Masjid Putra ialah salah satu daripada mercu tanda yang utama di Putrajaya yang dikunjungi oleh pelawat kerana reka bentuk yang cantik dan mengagumkan. Masjid Putra ni kat mana? Siapa tahu? Siapa pernah pergi Masjid Putra? Ada? Tak ada pernah pergi ke? Tak. Ruben tak pernah. Pernah pergi Putrajaya tak? Pernah pergi Putrajaya tak? Pernah. Pernah kan? Pernah kan? Kan biasa tengok tak? Nampak tak? Apa masjid yang besar dekat Putrajaya? Ada dua. Satu masjid Putrajaya, satu lagi masjid besi. So yang ni Masjid Putra ni, Masjid Putrajaya yang kat tengah-tengah Putrajaya itulah. Okay. Pernah sampai tak kat masjid tu? Siapa pernah sampai? Siapa pernah lalu? Biasa orang suka lepak-lepak kat situ sebelum COVID lah. Pernah sampai? Ada yang pernah sampai tak? Tak ada? Takkanlah tak ada. Takkan tak ada yang pernah lalu, ada tak? Pernah lalu. Pernah kan? Cantik tak masjid dia? Kristina Aina pun pernah. Cantik tak masjid dia? Cantik tak masjid dia? Pernah lalu kan? Mestilah baru tengok. Cantik ke tak? Reka bentuk kat dalam dia. Kalau kamu tengok kat buku teks ni, ini contoh dia lah. Kau tak nampak, dia tak boleh nak tunjuk. Kamu boleh tengok sendirilah. Yang kat sini kubah masjid dalam Masjid Putra tersebut. Itulah bentuk-bentuk ni sebenarnya gabungan, hasil gabungan daripada poligon asas. Itulah antara salah satu kegunaan dalam kehidupan seharian yang baik berkaitan dengan poligon asas. Okey. So yang pertama sekali kita nak tahu apakah hubungan antara bilangan sisi, bucu dan juga perpenjuru poligon. Okay, so standard pembelajaran untuk ini menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan juga perpenjuru poligon. Saya rasa semua dah tahu apa tu sisi, bucu dan juga perpenjuru. Perkataan ni tak asing lagi bagi kamu. Okey, untuk satu poligon saya terangkan dulu, nanti baru saya tunjuk contoh. Bilangan bucu dia adalah bilangan sisi, kemudian bilangan perpenjuru tu macam mana nak tentukan? Kita tentukan dengan mengikut langkah-langkah berikut. Mula-mula kena tahu berapa sisi poligon, kemudian contoh kalau kita ambil segitiga. Kita buat kat bawah ni. Okey, ini baru nak tulis, mana pen? Okey, tengok kat bawah ni. Bilangan bucu, ingat lagi tak bucu yang mana satu? Berapa bucu bagi segitiga? 3. Ada berapa? 3. Tengok yang ni lah. Kalau siapa lupa apakah itu bucu. Tapi takkanlah lupa kan apa bucu tu apa dia. Okay, so kita tahu bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. So kalau bucu 3, bilangan sisi? 3. 3. Okey, jadi perpenjuru ni nak cari macam mana? Dia ada dua cara. Satu cara panjang dan juga cara pendek.
Ya Azri, tak apa. Tak apa. Kita pun baru saja mula. Okay, kalau tak faham boleh tanya. Tapi baru sangat mula ni. Okay, so cara yang pertama kalau ikut yang ke atas ni, mula-mula kena kenal pasti bilangan sisi. Okay, tak apa Harif, kita baru mula. Okay, it's okay. Okay, kenal pasti bilangan sisi poligon itu. Okay, mula-mula kita kena tahu berapa sisi. So kat sini kita dah tahu 3 sisi. Okay, ini cara yang panjang nanti saya tunjuk cara yang pendek. Okay. Surat berapa? Muka surat 203. Okey, yang nak rujuk buku teks boleh rujuk muka surat 203. Okey, yang kedua, step kedua, bilangan sisi ni kena tolakkan dengan 3. Okey, so kalau ini 3 tolak 3 sama dengan 0. Maka segitiga ni tak ada perpenjuru. Itu untuk jaran kerja yang panjang. Okey, kalau kamu tengok kat tip Bestari ni, bilangan perpenjuru bagi poligon yang mempunyai n sisi juga boleh dihitung dengan menggunakan rumus yang berikut, iaitu bilangan perpenjuru n darab dengan n tolak 3 bahagi 2. So n ni berapa? N ni adalah bilangan kita panggil sebagai n apa? Kat sini. Sisi. Kita gantikan n dengan sisi. Okey, jom kita cuba guna formula ni. N tu adalah bilangan sisi. So bilangan sisi untuk segitiga adalah 3. So 3 dalam bracket darab 3 tolak 3 bahagi 2. So betul lah bilangan perpenjuru dia akan dapat 0. Okay? Okay, next. Sisi 4. Okay, sisi 4 ni ada berapa bucu? 4. Yes, 4. Bilangan sisi sama dengan bucu. So ini sisi dia sebenarnya. Okay, kalau ada gambar kita boleh kira. Tapi kalau tanpa gambar, kita boleh tengok bilangan bucu dia. So berapa bilangan sisi dia kat sini? 4. 4. Okay, perpenjuru macam mana nak kira? Kira macam ni lah, ambil formula ini. 4 darab 4 tolak 3 bahagi 2. Okay, dapat berapa bilangan perpenjuru dia? Kira-kira dapat apa? Ruben jawab. Tak nampak chat kat sini. Kita naik pula. Berapa? 2. Ya, betul. Yang lain faham tak? Senyap je, faham tak? Ada soalan tak? Boleh? Tak ada soalan? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Senang je benda ni. Okay, so next kita nak tengok yang pentagon. Pentagon ada berapa bucu? 5. 5. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so bilangan sisi dia berapa kelas? 5. 5 juga. So perpenjuru dia berapa? Buatlah guna formula ni. 5 darab 5 tolak 3 bahagi 2. Berapa perpenjuru dia? 5. Yes, betul. Senang je kan? So kamu kena ingat yang ni lah. Kalau yang atas jalan dia panjang sikit tapi nak senang terus guna yang ni, bilangan perpenjuru. Kamu cuma perlu tahu dia punya bilangan sisi. Okay, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, jom kita buat sama-sama latih diri 9.1a. Okay, saya harap semua boleh buka. Saya dah share di chat box kat sebelah tu live worksheet punya link. Boleh klik kat situ. Apa? Tak ada, tu dah buang dah, kakak dah buang. Okay, semua dah buka ke? Dapat tak masuk link tersebut? Kita buat teruslah, senang. Korang boleh terus hantar. Dapat buka? Semua dah buka link ni? Okay, dapat Okay, dapat Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, yang ni dia tak bagi gambar. Contoh yang ini tak diberi gambar. Ya? Tak boleh, Mama tengah kelas. Tutup pintu, tutup pintu.
Sibuk je nak masuk, ya. Okay, so sekarang bilangan bucu berapa? Kita tahu tadi bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. So, berapa bilangan cucu? Untuk cucu pula, tersyasyul, sorry. So, berapa 6. bilangan bucu? Yes, betul. 6. Okay, jadi kamu dah boleh cari bilangan perpenjuru berapa. Berapa bilangan perpenjuru? 6 tolak 3. 6 darab 6 tolak 3 bahagi 2. Sekejap saya nak cari dalam bentuk PDF ni, senang sikit nak conteng. Ada pun. Okay, nanti dalam bentuk live worksheet korang tulis lah ya jawapan dia. 6. Mana tadi? Okay, so kat sini 6. So yang bilangan perpenjuru kita guna formula N. N tolak 3 bahagi 2. So sama dengan berapa? N ni? Ini. Cuba kira. Dapat berapa? Dapat berapa jawapan dia? Ya, betul. 3 jawapan. Ya ke 3? Saya tahu kira betul-betul. 9. Okay. 6. 6 tolak 3 dalam ni kan 3 bahagi 2. So 18 bahagi 2 sama dengan 9. Okay, boleh? Main mana pula 3 tadi ya? Saya nak pergi mana ni? Okay ni. So jawapannya adalah 9. Okay, next. Untuk 9 sisi ada berapa bucu? Apa dia? Dekat drawer. 9. Okay, dekat bunga tu. Okay, so bilangan perpenjuru dapat berapa? Cuba kira. 17. Tadi berapa? 17? Okay, yang ni tadi dapat 9. Okay, so yang ni kamu buat balik. 9 darab 9 tolak 3 bahagi 2. Okay, Ruben dah dapat jawapan dia tu. Yang lain dapat jawapan sama tak? Dapat. Dapat berapa? Dapat sama? Betul ke? Kenapa saya dapat lain? 9 tolak 3 bahagi 2. Kan. Ada yang dapat. Okay, dapat berapa tadi? Siapa tadi? Dapat berapa? 27. Check balik Ruben. Tersilap kat mana tu. Okay. Jawapannya adalah 27. 9 darab 6 bahagi 2. Jawapannya adalah 27. Kamu tulislah dalam ni. Okey, seterusnya untuk poligon 12 sisi, bilangan bucu ada berapa? Yes. Yang ni tak payah fikir, tengok ke atas je dah. 12 sama, sisi dengan bucu sama. Okey, next tengok perpenjuru dia. Ada berapa bilangan perpenjuru? Kira. 12. Berapa Ruben? 54. 54. Okay. Bagi 2. Okay. Semua dapat jawapan sama? Ada dekat belon, dekat bunga tu remote-nya. Suruh kakak tengok sikit kat drawer tu. 12 tolak 3 bahagi 2. Ada yang dapat jawapan selain daripada Ruben ni. Ruben dapat 54. Betul ke 54? Alia dapat berapa? Betul dapat 54. Haris pun dapat 54. Yes. Betul jawapan dia 54. Okey, dan akhir sekali isilah kat sini 54. Dan akhir sekali 20 sisi. So bilangan bucu 20. betul 20. Bilangan perpenjuru sila cari 170. 170. Ada dapat jawapan lain? Okey, semua dapat apa sama? 170, betul? Sama. Ya. Ruben dapat sama, Haris dapat sama, so betul lah tu. 170. Okey. So hati-hatilah kalau kamu nak kalau guna kalkulator, bracket ni mesti kena ada. Nanti kalau tak buat bracket nanti boleh jadi salah juga pengiraannya. Okey, ada soalan? So isilah dekat ni. Bilangan bucu 20, sini tadi 170. Okay, finish macam biasa terus hantar kepada saya. Nama, hari ni semua dapat tekan ke finish?
Semalam ada yang tak dapat. Dapat kan? Dapat. Apa pula saya nak type finish? Naik nama. Okay, ni nama saya. Korang tulis nama korang. Cikgu nak link lagi sekali, saya baru masuk. Nak apa link? Okey. Boleh. Cikgu saya dah siap. Ya. Dah siap, bagus. Terus hantar. So saya bolehlah tik kamu nanti. Kamu dah masuk kelas saya dan kamu juga dah buat kerja yang saya bagi. Settle kat situ kan. Okay, so tingkatan, nak email ya. Email ni, syidanura45@gmail. Okay, tulislah korang tingkatan berapa? Tingkatan 1IS. Macam biasa, matematik. Saya nama pernah. saya log semua benda tu. Apa? Matematik. Saya copy. Okay, dah ada. Senang kan? Tak jumpa. Okay, hantar dulu sekejap. Ada masalah. Sekejap Okay. Semua dah hantar? Dah hantar dah? Okay, so saya boleh check lah kat sini. Kat mana? Saya tak nampak. Cikgu, saya tak nampak. Apa dia? Tak dengar. Tak dengar? Apa dia? Email tak dapat? Apa saya tekan ni? Dah bagi rasanya. Email 2 kali bagi tu. Cikgu email. Tak nampak email. Sorry tak perasan. Kat chat box ni saya tak tengok tadi. Okay, tu Christina dah share, lepas tu saya pula share 2 kali lagi. Okay, dah tu kalau send saya tak payah send ni saya punya. Okay. Pengah pergi turun bawah tadi sekejap. Okay. So ini yang dah hantar. Dah ramai dah hantar. Bagus. Boleh tengok nama kamu dah ada. Kalau tak ada tu maksudnya tersalah email lah tu. Okay. Okay. Ni bagi yang dah hantar. Saya ada tak cikgu? Ada tadi nampak. Ada ke? Ada ada. Okay. Alright. So seterusnya. Okay dah latihan tu. Settle Kalau tak settle nanti tak apa. Nanti boleh sambung. Buat lepas kelas saya akan share lagi sekali linknya. Sekali dengan rakaman. Contoh tak tunjuk lagi tadi ya. Okay, ni latihan kita buat tadi. Okay, seterusnya kita nak bagaimanakah anda melukis, melabel dan juga menamakan poligon. Okay, so standard pembelajaran untuk tajuk ini melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel. Okay, so ini adalah poligon-poligon. Poligon-poligon ni dinamakan mengikut bilangan sisinya. Okey, contoh kamu tengok yang pertama ni. Poligon yang pertama adalah segitiga. So sisi dia ada berapa? 1, 2, 3. Sebab tu diberi nama segitiga. Okay, next sisi 4 sebab dia ada 4. Okay, pentagon ada 5 sisi. Hexagon 6 sisi. Yang ni kamu kena hafal lah. Heptagon 7 sisi. Oktagon, okay. Oktagon ni kalau kamu nak ingat dia 8 sisi. Ni Ogos lah. Kita ingat Ogos. Ogos ni bulan 8. So boleh ingatlah 8 tu maksudnya dia bersisi 8. Oktagon. Okay, nonagon. Macam mana cara nak ingat? Ingat 9. N ni stands for 9. So maksudnya dia ada 9 sisi. Okey, yang terakhir sekali adalah dekagon ada 10 sisi. Okey, saya nak tanya kalau satu dekad bersamaan dengan berapa tahun? Ingat lagi tak? Satu dekad bersamaan dengan berapa tahun? 10. Betul, 10 tahun. So macam tu nak ingat. Kalau dekagon ni berapa? 10. Sebab apa? Dia macam ala-ala bunyi dekad gitu. So dekad sama dengan 10 tahun. So kita boleh ingatlah dekagon 10 sisi. Okay? Itulah cara nak ingat lah. Cara nak ingat jenis nama-nama poligon. Okay, tak ada apa ni. Kamu kena kenal poligon lah.
So, yang pentingnya adalah macam mana kamu nak lukis poligon. Okay, so ini langkah-langkah dia. Pertama sekali kena tahu bilangan sisi. Okay, kemudian kena tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Okay, nanti kita cuba buat. Lepas dah tanda titik, sambungkan semua titik-titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. Okey, garis-garis tersebut mesti lurus. Dan yang terakhir sekali, labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. So, macam mana cara dia? Okey. Ya, Is, ada nak tanya ke? Tak. Tak ada. Tersilap tekan. Okey. Cikgu, Ya, saya. habis 2.30 kan? Apa dia? Habis kelas 2.30 kan? Pukul 3. Tapi pukul 2.30 tu saya akan stop untuk kamu buat latihan lah. Okey? Sekarang berapa? Oh, kat pukul 2. Cepatnya. Okey, so yang ni lukis sebuah poligon dengan 6 sisi. So step yang pertama, kita tengok kat sini apa dia katanya. Bilangan sisi kita dah tahu 6 sisi. So tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. So bilangan sisi ada 6. Kita tandakan 6. 1, 2. Tak kisah nak tanda mana-mana, tapi jangan, apa kita kata? Jangan selari. Lebih daripada 3 selari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kat mana-mana, tak kisah. Sebab dia tak bagi ukuran nak berapa. Okey, yang ketiga, sambung semua titik supaya menjadi satu bentuk tertutup. Okey, sebenarnya perlu menggunakan pembaris lah sebab biar ia membentuk satu garis yang lurus. Tapi kekangan sikit lah saya nak guna pembaris kat sini. Tak ada tools dia. So kalau kamu nanti nak lukis benda ni, sambungkan titik-titik ni mesti menggunakan pembaris. Okay, so anggap je lah ini saya guna pembaris dan satu garis yang lurus Okay, so akhir sekali kena labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. Okay, so macam mana nak namakan bucunya? Biasanya kita guna huruf lah. Start dengan A, B, C, D, E, F. 6 bucu. So tengok kat sini dia kata apa? Tips yang diberi. Bucu-bucu sebuah poligon selalunya dilabelkan mengikut susunan abjad. Sebab tu saya start daripada A sampai F. Tak adalah susunan abjad tu maksudnya A, B, C, D, E, alphabetic order. Ikut A, B, C sampai Z. Dan poligon itu dinamakan sama ada mengikut arah jam atau lawan arah jam bucu-bucunya. So saya pusing mengikut arah jam. Dia boleh sama ada kamu nak namakan dia ikut arah jam ataupun B, nak start B kat sini, C, D, E, F. Macam tu lah. Tapi jangan tiba-tiba sini A, sini B, sini D. Tak boleh. Huru-hara macam tu kita tak nak. Okey, lagi satu tips. Pastikan tiada 3 atau lebih titik ditandakan sebaris semasa melukis suatu poligon. Bermaksudnya kamu tak boleh buat titik tu 3 begini. Tak boleh. Tiada 3 atau lebih. Tak boleh lah, at least 2 sahaja yang sebaris. Sebab nanti tak jadi bentuk poligon tersebut. Tak kena dengan sisi dia lah yang dikehendaki. Okay. Alright. So sekarang saya nak bagi link. Hilang. Betul lah tadi saya tu. Sekejap, saya nak bagi link. Okay, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ada tak? Senang lagi ni pendahuluan dia ni. Okay, ini semua yang kamu dah belajar lah masa sekolah rendah. Okay, sekarang ni saya nak kamu menyunting. Lukis. Okay, klik whiteboard V kat tepi tu. Masuk kat situ. Kita nak lukis-lukis hari ni. Okay. Apa yang kamu akan... Oh, ni saya belum push lagi. Okay. Dah, dapat masuk tak? Tak ada lagi siapa-siapa masuk Dapat. dah ada. Yeay. Okay, dah ada pun korang. Oh, Mas Sarah contoh apa tu? Sabar tak turun, tak bagi latihan lagi ni. Okay. Okay, sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8 orang baru masuk. Mana lagi? Sepatutnya kita ada tolak 3, 22 orang. Okay. Masuk ya.
Sebab saya nak tengok nanti kamu punya lukisan. Ke ada masalah? Ya, Alia? Kenapa? Ada masalah ke nak masuk link tersebut? Tak ada, tak ada. Alia ni buat ayat tergantung pula. Dia panggil cikgu-cikgu tu. Okey. Ruben dah ada. Okey. Nampaknya masing-masing tak sabar ya nak menyunting. Saya tak ada soalannya. Tak apa. Tengok kat sini. Korang boleh tengok ke? Ataupun boleh rujuk buku teks. Saya ambil daripada buku teks je semua soalan ni. Boleh rujuk buku teks muka surat 205. Okey. So soalan dia sekarang, lukis setiap poligon berikut dengan sisi yang diberikan, kemudian labelkan dan namakan poligon itu. Okey? Okey, so sekarang ni buatlah yang pertama ni. Saya nak tengok semua lukis yang pertama ni. 5 sisi. So yang pertama tadi, cara dia kata, cara yang, Cikgu, ya saya. saya tak boleh buat whiteboard tu. Nanti saya terleft tadi macam tadi. Oh ya ke? Dia memang Sebab akan nanti dia hang. Nanti dia hang. hang. Kalau macam tu, tak apa. Just buat dalam kamu punya buku tulis lah nanti. Snap, hantar pada Telegram saya, okay? Untuk buat masa sekarang ni, kalau ada yang tak boleh masuk ke, takut hang ke ataupun terkeluar ke daripada kelas ni, kamu boleh rujuk dulu dekat situ. Dia juga dia tak support kan? Okay, saya ni buat dulu. 5 sisi. So buatlah dulu. Saya tak nampak ni. Okay, korang dah boleh. Tengok Aira dah siap dah. Okay, tak apa. Sepatutnya memang kena guna pembaris kan. Tapi yang ni saya maafkanlah sebab macam nak guna pembaris dalam lukis kat sini. Cikgu. Actually, ya saya lah. Apa dia? Nak apa? Apanya isi? Kalau tulis jawapannya terus you boleh ke? Dia punya soalan tak ada. Yelah, tak payah. Tulis ni, latih diri 91B, nombor 1A. Buat jawapan terus. Tak payah sana soalan. Soalan tu dah ada dalam buku teks. Okay? Okay. Allah macam-macam bentuk saya tengok kat sini. Okay, fahamlah kan? Tulis nak lukis dekat. Ni. Nak lukis dekat phone kan? Macam mana nak guna pembaris kan? Okay, tapi sebenarnya kalau poligon tu dia mesti satu garis yang lurus. Okay, kalau saya tengok yang Aira ni, macam mana Aira punya ada ni Memang boleh setting Ada grid ni, boleh Ada setting Ada grid peta-peta. Senang sikit nak lukis kan. Kalau korang boleh setting dekat korang punya phone ataupun gadget ataupun laptop, lagi senang lukis. Nampak sikit bentuknya. Okay, saya tengok yang Aira punya. Okay, Aira punya dah betul lah. Ada 5 titik kan. Tapi kita guna pembaris lah. Okay, so lagi satu. Dia punya apa? Kenapa tak boleh conteng kat sini? Memang tak boleh conteng. Okay, huruf dia, abjad dia kena tulis dengan huruf, apa dia? Huruf besar. Okay, nanti betulkan Boleh? Nik, buat apa ni Nik? Lukis apa Nik? Okay, yang Arman ni, dia punya garisan ni mesti kena bersambung. Okay, walaupun tak lurus. Yang tak lurus saya fahamlah sebab tak boleh guna pembaris. Tapi dia kena bertutup, bersambung. Baru kita panggil bentuk tersebut poligon. Kalau dia terbuka macam tu, dia tak jadi poligon. Okay. Anik, lukis elok sikit Nik. Apa benda dia lukis tu? Okay, so yang lain Natasha dengan Safa ni kenapa tak boleh lukis Okay, so macam itulah cara lukis dia. Kalau 5 sisi, buatlah 5.1, tak kisah semua yang macam mana, 2, 3, 4, 5 and then garis. Okay, so cakap guna pembaris kan. Yang kat sini saya memang tak boleh nak guna pembaris. Tapi kalau lukis betul-betul, guna pembaris. Okay, dan last kali kita labelkan A, B, C, D, E. Okay, mesti huruf besar. Kalau kamu buat A, B, C, D, E pun boleh. Dia sama ada ikut arah jam atau lawan jam. Tapi jangan huru hara. So, kalau 5 sisi, apa dia punya? Okay, it's okay Krish. Tak apa. Nanti kalau tak faham boleh tanya ataupun boleh tengok balik recording saya. Okay. So, kalau 5 sisi, apa dia punya nama poligon tersebut? Apa nama poligon? Pentagon.
Pentagon. Yes, pentagon nama dia, betul. Pentagon. Okey. Yang B dengan C tu kita simpan dulu untuk homework yang saya bagi. Okey, ada soalan untuk melukis ni? Okey, dan tak. Apa dia? Dah hantar, bagus. Dah keluar notification ni. Okay, thank you. Alright. Saya dah tengok dah pun. Okay, nanti saya komen. Okay, ada soalan? Ada, senang je, simple je untuk yang ni. Tak ada Okay, so kita balik kepada kita punya buku teks. Cikgu, betul. Susah nak lukis kan? Sebab saya faham lah dekat telefon macam mana nak guna tu. Tak apa. Nanti buat dalam buku tulis. Dah hantar snap pada Telegram. Saya bagi homework nanti. Okay, so seterusnya kita nak tengok, kita nak masuk kepada segitiga. Semua kenal bentuk segitiga kan? Okay, yang ni kita belajar advance sikit lah. Memang masa sekolah rendah tu dah belajar berkaitan dengan segitiga. So ini berkaitan dengan sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Okay, apakah sifat segitiga? Standard pembelajaran untuk apakah sifat segitiga ni, kita nak mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segitiga. Seterusnya mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri. Okay, kat sini kamu akan berkenalan dengan 6 jenis segitiga. Okay, saya nak sharekan dekat ni. Kita sambil-sambil kita main teka-teka. Sifat segitiga. Okey, ni dah ada buku teks, dalam buku teks. Okey, so sekarang yang pertama ni tak ada nama kan? Nanti kamu kena teka. Okey, yang pertama sekali ini adalah jenis segitiga. Tengok sifat geometri dia, semua sisi adalah sama panjang. Dan semua sudut pedalamannya ialah 60 darjah. Maksudnya sudut di sini 60 darjah. Dan sisi dia sama. Kalau 5 cm satu, semua 5 cm. So bilangan paksi simetri kamu tengok. Maksudnya kalau dia lipat boleh dapat bentuk yang sama, berapa bilangan paksi simetri? Yang kat sini dia dah lukis siap-siap. Ada berapa kamu rasa bilangan paksi simetri kat sini? Ada berapa? Sini 1. Yes, betul Ruben, 3. Macam mana dapat 3? 1, 2, 3. Okay, so ada 3 bilangan paksi simetri untuk apa nama segitiga ni? Segitiga sama kaki ke? Segitiga tak sama ke? Ataupun segitiga sama sisi? Yang mana satu nama dia? Segitiga sama sisi. Yes, sesuai dengan sifat dia. Semua sisi adalah sama panjang. Okey. Ruben jawab tak perasan pula tadi. Okey, so ia adalah segitiga sama sisi. Sebab apa? Sisi dia semua sama panjang. Okey, next kita nak tengok. 2 daripada sisinya sama panjang. Okey, maksudnya kiri kanan ini sama panjang. 2 je, tadi 3. Okey, 2 sudut tapak adalah sama. Bahagian yang sama panjang tu, sudut dia sama. Okey, kalau tengok kat sini dia ada satu garisan. So bilangan paksi simetrinya adalah? Okey, saya terima 1. juga daripada Muhammad Ryan. Thank you. Saya check. Yes, 1. Betul. Okey, so apa nama bagi segitiga ini? Segitiga? Sama kaki. Sama kaki. Sama kaki. Segitiga sama kaki. Sebab kaki dia sama panjang. So that's why nama dia segitiga sama kaki. Tak apa. Ada satu lagi boleh try. Okay, untuk yang ni, kamu ada nampak tak garisan dekat sini? Yang macam dia buat ni. Macam segitiga sama sisi. Ada tak garisan kat sini? Tak ada kan? So bilangan paksi simetri dia berapa? Tak ada garisan tu bermakna tiada paksi simetri. So yes, kosong, betul. Sifar, betul Ruben. Sifar dia punya paksi simetri. So sifat dia semua sisinya tak sama. Cikgu dah sini ke? Tak. Ini kita tengok je. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Ini tak payah buat sebagai latihan. Nanti ada yang lain saya bagi. Okay, so semua sudut pedalaman dia tak samalah sebab kaki dia semua tak sama. Jadi ini adalah segitiga tak sama. Betul Ruben. Okey, ingat, senang je nak ingat kalau semua sama sisi. Ada 2 je sama kaki. Okey, macam kita ada 2 kaki. So dia kalau 2 yang sama panjang tu sama kaki. Yang segitiga tak sama panjang dia semua ni, segitiga tak sama. Tu je. Okey, cuma yang ni kena berhati-hati sikit. Untuk
segitiga ni ia diberi nama, yang kat atas tadi diberi nama berdasarkan sifat sisi dia. Yang bawah ni diberi nama, dikelaskan mengikut sifat sudut. Okey, kita tengok sifat geometri. Yang pertama, semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. So, berdasarkan semua ni dalam sudut tirus, so nama dia adalah segitiga apa? Dan sudut tirus. Yes, betul Ruben. Segitiga bersudut tirus. Macam itulah. Yang ni pula, satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakah. So, apa nama segitiga ni? Ya, betul. Bersudut cakah. Okey, dan yang akhir sekali, kalau nampak peta macam ni, kita automatically tahu ia adalah 90 darjah. Ruben dah jawab siap-siap, segitiga bersudut tegak. Apa pula letak kat situ? Cikgu ni. Kat sini. Okey, boleh beza. Kalau sudut tirus, segitiga bersudut tirus. Yang cakah ni biasanya bukaan dia lebih besar. Itu salah satu cara kamu nak tengok lah. Okey, yang segitiga bersudut tegak ni ada 4 segi kat sini. 90 darjah. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada apalah. Okey, seterusnya. Kalau tak ada soalan, semua faham Ni nak bagi terus ke dalam worksheet? Saya nak bagi teruskan. Okey, saya bagi teruslah yang ni. Kita jawab sama-sama. Copy. Okey, sila buka kamu punya worksheet. Kertas ni, kertas. Link ni. Okey, dapat? Okey. Okey, semua dapat buka? Dapat. Dapat Okey, good. Okey, so sekarang jom kita jawab. Nyatakan jenis setiap Cikgu, ini segitiga. cikgu saya tak dapat. Kenapa tak dapat buka? Cikgu share link ke tadi? Ni baru share link. Saya tak dapat. Tak dapat apa? Tak dapat link Dapat link tu lah. Cuba awak scroll ke bawah sikit, takut awak punya. Tu Alia pun ada share baru share lagi sekali. Ada tak Is? 3 sekali kau dah letak. Nampaklah kot ada. Ada Tadi mesti scroll ke atas tu. Okey, kalau dah ready, jom kita jawab latih diri 9.2. Okey, nombor 1 nyatakan jenis setiap segitiga yang berikut. Okey, nombor 1A yang kalau biru tu. Okey, yang ni dia macam luas sikit bukaan segitiga dia. Okey, kamu rasa ini adalah segitiga apa nama dia? Segitiga apa? Yes, yang sudut cakah. Yes, tapi jangan tulis yang sudut cakah. Kena tulis nama penuh. Segitiga bersudut cakah. Sebagaimana yang ditulis dalam buku teks, macam itulah kamu kena tulis. Okey, sebenarnya yang A ni dia ada 2 nama. Siapa tahu lagi satu jenis dia? Nama dia apa? Dia bukan satu jawapan, dia ada 2 jawapan. Lagi satu segitiga apa? Ada yang bagi nama lain tak? Ke semua bagi bersudut cakah? Tak ada semua sama ke tak sama? Tak sama. Sama. Tak sama. Macam mana kita nak tengok dia sama ke tak sama? Tengok, kalau dia garis macam ni, automatically saya dah bagi jawapannya. Kalau dia garis macam ni, maksudnya dia sama kaki. Kalau tak ada langsung garis pada sisi-sisi tersebut, maksudnya dia tak sama kaki. Buku teks muka surat 200. Alia tanya, kalau buku teks muka surat berapa? 207. Okay. So, kalau letak segitiga bersudut cakah pula. Segitiga bersudut cakah pun betul. Segitiga tak sama kaki pun betul. 2 tu betul. So, kalau yang A tak sama kaki, B segitiga apa? Segitiga? Apa yang B? Sama kaki. Ya, betul. Sama kaki. Macam itulah kalau nak tengok dia sama ataupun tak. Kalau ada garisan ni maksudnya dia sama.
Okay? Okay, C segitiga apa? Segitiga kena eja betul-betul ya. Bersudut tegak. Betul. Segitiga bersudut tegak. Okay, segitiga mesti dieja. Yang mana? Sama sisi. Betul juga tu sebenarnya. Tapi saya setting sama kaki kalau tak silap. Ke saya setting sama sisi. Sama sisi. Sama sisi bukan sama kaki. Sama kaki yang dua. Allah, saya pun dah confused. Sama sisi. Nanti sama kaki. Kalau sama kaki yang dua je. Ini sama sisi. Okay, betul yang sama sisi. Okay, next segitiga bersudut tegak. Okay, yang terakhir sekali. Salah. Kenapa salah ya? Nanti saya check balik jawapannya. Patutnya dah betul segitiga sama sisi. Saya siap setting jawapan lah tu. Okay. Okay, tak apa. Nanti saya check balik dekat tu ya, live worksheet. Okay, last kali ini adalah apa dia? Segitiga. Segitiga tak sama kaki. Segitiga, yes. Tak Terus. sama kaki. Apa? Berturut-turut? Apakah benda yang berturut-turutnya? Bersudut tirus. Okay, saya salah dengar. Sorry Bersudut tirus pun betul atau segitiga tak sama kaki pun betul. Okay, Ruben lagi satu awak kena check sama ada segitiga ni awak rapatkan ke tak. Segitiga mesti dieja jauh kalau rapat-rapat kira salah juga. Okay, sebab setting jawapan macam tu. Okay, boleh send macam biasa ke saya punya email. Nak suruh type lagi sekali ke? Saya copy paste lagi sekali dekat tu. Dekat chat box at gmail.com. Okay. Dia boleh hantar terus. Tiga-tiga dia salah. Apa? Tiga-tiga tu saya salah. Kenapa salah? Betul. BCD. Saya check. So ejaan kot. Ejaan rasanya sebab mesti eja segi tiga. Segi tu. Segi dengan tiga tu kena jauhkan. Ni Kristina punya. Ada Kristina dah dapat awak punya. Kristina Aina. Itu Muhammad Izzali. Mama Is tak ada apa lagi. Tengok jawapan dia. Adalah bawah tadi. Mana? Ada? Oh, ni. Cik tengok jawapannya. Segitiga. Oh, semua jadi merah ya? Why yang ni sebab bersudut tegak. Bersudut. Ni tak payah tulis sudut tegak je. Segitiga sama sisi. Okay, ini supposed to be betul. Ini segitiga sama kaki. Salah. Ini adalah segitiga tak sama kaki atau segitiga bersudut tirus. Ini salahnya sebab ini namanya segitiga. Segitiga apa ni? Yang ni. Patutnya. Bersudut tegak. Bukan persudut Is. Salah je kat situ. Okay, yang lain nanti saya check lagi. Okay, next. Yang ni kita nak masuk kepada pengiraan pula. Ada soalan sebelum kita pergi ke seterusnya? Tak ada. Tak ada. So semua kena tahulah. Kena ingat dia punya jenis-jenis segitiga dan sifat-sifat dia. Okay, seterusnya kita nak tengok bagaimanakah anda menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga. So standard pembelajaran yang ini kamu ia adalah membuat dan mengesahkan konjektor tentang hasil tambah sudut pedalaman. Kita tak tahu hasil tambah sudut pedalaman segitiga tu berapa, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan, dan kemudian kita nak tengok hubungan antara sudut luar dan hasil tambah dengan sudut pedalaman yang bertentangan satu segitiga. Okey, tak apa. Jangan risau kalau tak faham lagi. Saya belum ajar lagi. Saya baru terangkan standard pembelajaran dahulu. Okey, didapati dalam satu segitiga, yang pertama sekali syaratnya adalah, ni macam syarat dia lah. Okey, hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Bermakna di sini A tambah B tambah C adalah 180 darjah. Itu yang pertama. Itu sudut pedalaman untuk segitiga. Kamu kena ingatlah untuk masa buat pengiraan nanti. 180 darjah kat dalam ni. Tak kisahlah dia segitiga jenis apa, sama sisi ke atau sudut tegak ke, apa saja bentuk, asalkan segitiga, total dia punya sudut pedalaman adalah 180. Contoh kalau kat sini 50 darjah, sini 20 darjah. Jadi kat sini berapa darjah? Ia sama dengan berapa? Yes, betul Ruben. 110 darjah. Cepat Ruben kira. Macam mana dia dapat? Okey, 180 darjah, tolak 50 darjah, tolak 20 darjah.
dapatlah 110 darjah. Okay, so bila kamu tambah semua ni, A tambah B tambah C akan dapat 180 darjah. Itu maksud dia. Okay, faham yang ni? Jelas? Ada soalan? Tak ada? Okay Christina okay? Christina Aina okay? Faham? Okay, kalau okay kita terus ke nombor 2. Next, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Macam mana tu? Yang ini. C tambah D sama dengan 180 darjah. Okay, kalau kita tengok ni pun, ia adalah sudut pada satu garis lurus. So, C tambah D sama dengan 180 darjah. Tapi mesti ingat, dia satu sebelah dalam, satu kat luar. Kalau di sini 50 darjah, kat sini 130 darjah. Nak cukupkan jadi 180 darjah. Oh, okey. Kenapa? Ada problem ke? Lewat masuk? Tak apa, kita dah banyak sebenarnya belajar ni. Tak apa, nanti awak tengok balik recording yang awal-awal tu. Okey? Okey, seterusnya. Yang ketiga, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Okey, ini di luar sudut peluaran. Okey, dan ini sudut pedalaman yang bertentangan. Kita ambil A dengan B je lah. C ni tak termasuk. Okey, jadi hasil tambah A tambah B sama dengan D. Okey, contoh ya. Kalau kat sini 100, D ni sama dengan 100 darjah. Maka A tambah B juga 100 darjah. Tak kisahlah berapa, sini 40 ke, sini 60. Janji A tambah B ni dia sama dengan D. Okey? Nah, itu 3 syarat yang kamu kena ingat berkaitan dengan sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga. Okey, kalau kurang jelas tak apa. Nanti saya nak tunjuk contoh dulu. Dah tengok contoh ni mungkin lebih jelas lah kot. Okey, cari nilai X bagi setiap rajah yang berikut. Okey, jadi X, kita nak cari nilai X lah ni. Kita guna sudut pedalaman segitiga. Jumlah sudut pedalaman segitiga. X tambah 92 darjah tambah 37 darjah. Sama dengan berapa? Total sudut dalam ni? Berapa darjah? 180. Yes, betul Ruben ya. 180 darjah. Okey, so boleh cari tak X? X sama dengan berapa? Oh, dapat jawapan 51 darjah. Macam biasalah kira. Mula-mula tambah dulu. 92 tambah 37 dapat berapa? Ikut urutan. Dapat apa? X 92 tambah 37. Kira 129. 100. Yes, 29 darjah. Okay, next. Ini kita nak hapuskan. Pindah ke sebelah jadi berapa? Tolak 129 dan dapatlah jawapan yang Ruben bagi tu 51 darjah. Okey, boleh faham macam mana nak cari nilai X? Ada soalan? Ada? Alia okey? Saya tak nak tanya Ruben. Ruben mesti dah faham tu. Dia dah bagi jawapan. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Next kita nak tengok cari nilai X bagi setiap rajah yang berikut. Okey, ini sudut peluaran. Kemudian dia tak bagi sudut bersebelahan. Kalau dia bagi sudut bersebelahan, kita boleh tolak je dengan 180 darjah kan. So ini kita guna formula yang ini, syarat yang ini. Bukan yang ni, sorry. Bukan yang itu, yang bawah. Yang bawah ni. Sudut peluaran sama dengan hasil tambah sudut yang bertentangan. Sudut pedalaman bertentangan. So X, macam mana nak tahu apa tambah apa? Apa tambah apa untuk X? Kalau kita nak tahu X. Macam mana nak cari nilai X? Apa sudut yang pedalaman yang bertentangan dengan X kat sini? Betul Ruben. Ini tambah ini. Okey, betul. Banyak pula masuk. Serentak tambah 28 darjah. Yes, so X dapat 107 darjah. Tu je. Yang panjang lebar saya terangkan itu je sebenarnya. Okey. Okay, saya bagi salah satu soalan tambahan lah. See. Okey, ni berapa? Tak payah kita bagi yang ni. Okey, ni X. So kat sini 120 darjah. Ini tadi
Okey. Siapa boleh cari X sama dengan berapa? Cuba cari ni, tak ada dalam buku teks. Salah nak tengok jawapan dalam buku teks. Berapa je X tu? Yes, very good Aira. 180 darjah tolak 120 darjah. So jawapannya adalah 60 darjah. Okey, faham kalau sudut bersebelahan ni tolak je terus dengan 180 darjah. Okey. Ada soalan? Yang ni tak payah lagi lah. Tak ada. Okey, dah nak dekat 2.5 jadi kenapa tak nak bergerak siapa ni? Okey. Ya. Suruh dia tukar. Nantilah. Suruh dia tukar. Pergi tukar. Ataupun off. Pergi. Sekejap gangguan biasalah tu. Kat mana tadi saya nak pergi? Sekejap Sekejap saya. Okey. Sampaikan pesanan penaja. Terima kasih Cikgu Anissa. Terima kasih. Debur pula cikgu masuk. Ada cikgu lain masuk. Debur pula saya rasa. Okey. So seterusnya kat mana tadi nak pergi tengok keluar masuk. Okey, saya akan bagi inilah latihan kamu buat, hantar selewat-lewatnya hari Ahad. Kenapa saya tukar yang ni? Mana tadi? My worksheet. Okey, yang ni. Tengok saya dah bagi siap-siap kelas custom copy link. Nanti saya share juga dekat Telegram. Rakaman macam biasalah, rakaman, link tugasan yang ni dan yang lain-lain dan juga dua tu je lah, kehadiran tak payah, dia dah masuk terus dalam email saya. Okey, so setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, semua jelas dengan faham Cikgu kan ada masa lagi. Habis 3.30 kan? Pukul 3, bukan 3.30, lama sangat 3.30. Tak nak rehat Tak nak lah. Pukul 3 nanti rehat, tapi ini saya bagi untuk keluar awal ni setengah jam tu untuk kamu buat tutorial lah. Sambil-sambil buat tutorial tu bolehlah makan, minum kan. Okey, ke nak sambung lagi? Bincang ni lah. Apa dia? Macam apa? Nak buat yang ni? Nak saya tunjukkan ni. Masak tak masak lagi. Okey. So tunggu mak kamu masak lah ya. Aduh, hai korang ni. Okey, kat mana tadi? Saya kena masak. Oh ya ke? Okey. Okey, kalau macam tu saya tunjuk yang ni dah dulu sekejap sebelum keluar. Macam mana kamu nak jawab yang ni? Ya kenapa pula keluar pendidikan? Okey dah. Alright. Betul. Saya pun order je tak sempat nak masak. Macam kita orang. Okey. So cari nilai P dalam setiap segitiga yang berikut. Ini ada dua soalan link patutnya yang saya buat yang pertama dululah. Okey, yang ini berkaitan dengan hasil tambah sudut pedalaman suatu segitiga. Nak buat sekarang pun boleh. Saya akan tunjukkan yang satu A ni lah. Masya Allah, anak saya sebenarnya ada trial UPKK ni. Sekejap ya, saya nak bagi pesanan ringkas ke anak saya. Okey. Apa dia? Cari apa lagi? Dah nak start dah 4 minit lagi. Okey, so yang pertama sekali cari nilai P. Kita nak cari nilai ni. Tak ada Alia. Sebab korang ni kan satu kelas je kan. So saya just terus masuk dalam email. Bila kamu masuk, ada email. Ada email. So siapa yang guna macam Oipozi ni kan. Saya dah tahu dia guna kakak dia punya email. So tak apalah. Kalau yang lain yang tiba-tiba tersilap guna adik punya email, bagi tahu saya, PM saya. Okey. Kita cari-cari pula. Untuk satu kelas tak apalah, senang nak cari. Hari tu geografi, ya Allah berpena mata saya nak cari. Mana pensel? Dah sharp. Okay, good. Kertas semua dah ada. Mana kertas? Kertas soalan. Sampul surat. Okay. Ada adik-adik kamu yang ambil UPKK. Nak saya trial petang ni. Last tu. Last paper untuk trial lah. Bahasa Arab.
Aduh. Okay, so jom kita tengok yang ni. Saya bagi tunjuk satu lah. Yang lain kamu buat sendiri. Senang ini. Okay, cari nilai P dalam setiap segitiga yang berikut. So yang pertama sekali kita tengok ini segitiganya. Kita nak tahu nilai P. Okay. So 45 darjah tambah 100 tambah P hasil dia berapa? Ya, saya tahu. Oi, Pazin. 180. Ya, betul. So isilah 180. Jadi berapa? Yang ni tambah kat bawah ni dapat berapa? 45 darjah tambah 100 dapat apa? Ya, betul. 145 darjah sama dengan masih lagi yang atas 180 darjah. Turun lagi 180 darjah tolak dengan ini. Wah, dah siap dah. Bagus Ruben. Senang je kan? So 145 darjah. So jawapan dia jadi berapa? 35. Yes, settle. Siap untuk soalan 1A. 1B, jalan kerja dia sama je. Okay. So next, saya tunjuk yang ni lah. Yang ni berbeza sikit. Sebab dia ikut pada adik. Segitiga sama kaki. Okay, so 126 darjah tambah P tambah kenapa saya buat tambah P? Sebab dia sama kaki, maka sudut dia akan jadi sama. So hasil tambah semua sudut pedalaman dia dapat berapa? Ya betul, 180 darjah. So yang ni pun masih sama, 180 darjah. So 2P sama dengan 180 darjah. Nak tolak dengan berapa? Ya betul Ruben, 126 dia dah siap kan? Semua dia bagi jawapan nanti. So 2P sama dengan 180 darjah tolak 126. Berapa? Ya ke? Suka tambah satu kat depan tu. Saya rasa mesti 54 je kan jawapan dia. Betul tak Ruben? 54. 54. Ruben tu dia tertambah lah tu. Kan? Okay, so kita nak cari P je. Yang 54 ni 2. So kita nak cari satu je P. So kena bagilah 54 bagi 2. So P sama dengan? RM27. 27. Yes, betul. Okay. Lepas tu salah ke betul ke Ruben? Okay, seterusnya. Macam tu lah. Yang D ni sama dengan C. Cikgu buat saya yang silang Apa yang silang? Tu B belum jawab. B ni buatlah. Saya tunjuk cara yang A sebab yang B ni lebih kurang A je buatnya. Yang C ni lebih kurang D je cara dia. Cikgu saya nak tengok C dulu. C, tengok. Boleh tengok, boleh. Yang lain boleh teruskan buat. Kemudian, jadi salah lah jawapan dia kan Ruben kan? Okay, so dah siap. Kalau dah siap boleh hantar kepada email saya macam tadi lah. Mana email saya? Nak share benda lain pula. Boleh kan? Senang je. Saya sebenarnya yang ni soalan nombor 1, A, B, C, D. Saya nak buat soalan nombor 2. Saya tengah buat soalan nombor 2. Belum siap lagi. Nanti saya share lah. Boleh lah. Nanti kita cuti seminggu kan? Minggu depan kita cuti. Boleh, sempatlah buat. Kenapa ni? Tu. Ira, Izzah tidak balik Ada Ham? Ada Ham? Hakim? Seorang? Pergi tengok dia, Dik. Pergi tengok dia. Okay. So sama je hantar dekat email tadi. Betul. Terima kasih Ruben, tolong share. Okay. So itu je lah untuk hari ini. Zara. Okay. Macam biasalah ada setengah jam lagi. Boleh lah kamu nak buat kerja tadi ya. Okay. Ruben sebagus. Saya tak suruh tadi kelas matematik saya keluar awal hari ni. Kenapa ya Umairah? Apalah. Kenapa ni? Dia macam hang. Saya. Sebaik tak terkeluar. Internet Ramai orang internet problem ya hari ni. Okay, boleh buka, boleh on camera. Okay, 1, 2. Krish ni tidur ke apa? Krish, are you okay? Mengantuk ke?
Saya ingatkan memang gambar background dia. Cikgu sekejap. Tapi tiba-tiba nampak dia punya apa? Langsir tu. Ramai meriah hari ni. Okey, 1, 2, 3. Alright, thank you semua. Selamat bercuti. Kalau ada apa-apa boleh Thank you, PM tanya cikgu. saya. Terima Sama-sama. kasih cikgu. Sama-sama, Terima kasih. bye. Cikgu. Terima kasih Bye. cikgu. Sama-sama.